Hai. Korang teringin nak pakai kereta Toyota yang berlencanakan GR tapi tak ada bajet yang besar? Jangan risau, kita ada Toyota Vios GR Sport. Okay guys, sebelum kita pergi lebih lanjut pasal kereta ni, saya nak cerita sikit. Toyota ni dia ada, kita tahulah, Gazoo Racing kan. Okay, dia ada dua sebenarnya. Yang satu yang memang padu punya kereta GR macam GR Yaris, even di upcoming GR Corolla. Yang ini pula adalah GR Sport. Kiranya yang paling bawah sekali. Macam Vios dengan body kit GR. Tapi memang asli dari kilang. So yang ini harga dia dalam 7,700, lebih mahal daripada Vios variant G. Apa yang paling saya suka, korang tengok dia punya rupa depan dia. Dia lah iras-iras macam GR Yaris. Kalau korang tak ada duit nak beli GR Yaris, ataupun ada duit tapi tak sempat nak beli sebab dah habis stok, boleh beli kereta ni. Even dengan duit lebih-lebih tu korang boleh beli dua lagi. Nice. Kita tengok depan dia. Dia punya bumper depan dia sekarang dah guna honeycomb grill. Memang ada image ala-ala GR Yaris. Kalau yang biasa punya saja, dia macam memang grill yang garis-garis saja, macam insang kan. So kurang menarik. Dia punya lampu sama sajalah, lampu LED sama dengan variant biasa. Tapi cuma dia punya fog light walaupun still LED, dia punya perumah dia dah cantik lah. No complain. Okay guys, untuk bahagian tepi pula, sebabkan kereta ni adalah GR Sport, dia dapat lencana asli dari kilang. Oh my god! Wow! Lepas tu dia punya tayar pula, yang ini dia punya rim dia sekarang dah warna hitam, glossy, bersaiz 17 inci. Ini berbeza lah, kalau dengan variant G, dia cuma 1 inci lebih kurang. Faham tak? Yang ini 17, yang tu 16. Macam tu lah. Okay. Lepas tu side mirror dia sekarang dah warna hitam dekat atas. Dan door handle dia pun warna hitam. So nampaklah cantik. Ada hitam, putih. Kereta ni pun kau boleh dapatkan dengan warna merah sebenarnya. Dia ada dua option je. Merah dengan putih. Dan dekat tepi dia, dia punya skirt CC dia ada tulis 10 speed. 10 kelajuan. Apa 10 kelajuan tu? Sekejap lagi kita cerita masa kita drive. Jomlah kita tengok belakang. Okey, dekat muka belakang dia memang muka yang terpaling hipster kau boleh dapat lah. Kau boleh tengok rambut pacak, mata merah, misai tak cukur. Hipster. Tapi at least dia ada lencana GR Sport. Lepas tu dekat dia punya number plate pun ada number plate GR. Okey lah tu. Cuma ini, kawan-kawan, ini adalah fog light. Okey, fog light, lampu kabus. Digunakan ketika ada kabus. Tak ada kabus, jangan guna. Simple as that. And ada shark fin antena. Bukan shark fin soup. Guys, boot dia pun luas guys. Ini 506 liter. Okey. Kalau ada plan nak seludup something tu, mungkin boleh fikir-fikir kan. Okey guys, ni sekarang kita dah masuk. First thing first, dia akan ingatkan korang yang korang tengah memandu sebuah Toyota GR. Dia ada logo GR dekat button start and stop dia. So bila korang nak start tu, korang dah ingat dah kereta GR, senyum aja pergi kerja. Selain tu, korang boleh tengok dia ada juga logo GR dekat dia punya headrest. Kereta dekat tempat penumpang dengan tempat pemandu. Selain tu, dia ada juga dekat carpet. Okey, selain tu kita boleh tengok dia punya dashboard dia. Dia masih menggunakan hard plastik, tak ada macam soft touch kalau kita nak bandingkan dengan dia punya competitor dia. Dia okey lah, dia punya aircon dia still okey, dia button lah, bukan touchscreen sebenarnya. Okey, dia ada physical button. Dekat steering dia pula dia ada pelbagai button lah, tapi button dia mostly yang belah sini untuk kawal infotainment sahaja. Dia ada untuk next lagu, jawab call.
volume. Kalau dekat sini, dekat cluster meter dia pula, dia menggunakan meter Optitron. Tak tahulah itu memang nama dia kan, Optitron. Warna merah. Kalau Vios yang biasa tu maybe warna biru rasanya. Ni merah lah, sporty looking. Dan dia juga mengingatkan korang, bila korang start button GR ni, dia ada juga keluar animation GR dekat dia punya screen multi info dia, 4.2 inci lah. Dekat bahagian tengah pula, dia punya paparan infotainment dia ni bersaiz dalam 7 inci. Lepas tu dia ada Apple CarPlay, ada Android Auto, cuma kena guna kabel lah macam saya guna sekarang ni. Gear dia okey je, memang tak ada dia tak ada cover apa-apa lah dengan leather ni ke apa, sebab gear dia jenis yang dia bukan yang straight je kan. Lepas tu dekat dalam ni, dekat dia punya armrest dia ada wireless charging, tapi itu optional. Cuma korang tengok ni, dia punya steering, dia cuma boleh adjust atas dan bawah, tapi dia tak adalah macam atas sangat, tak ada bawah sangat. Memang sikit je korang boleh adjust. Lepas tu korang tengok, dengan dia punya kedudukan armrest dia dengan steering, saya yang tangan panjang macam ni pun korang pegang je. Kalau saya pegang full, tak kena. So macam mana? Kalau boleh dia punya ni, kalau depan sikit cantik. Ni belakang sangat ni, takkan orang belakang nak buat macam ni. Kita pemandu yang penting. Tapi so far okey lah. Kalau nak drive tu, letak sini boleh lah. Kalau nak letak sini ni, macam korang boleh just touch sikit je kan. Kurang selesa lah, itu kurang point dia kat situ. Seat memang sedap lah, saya tak boleh nak komplain. Rasa macam dia peluk je kau. Walaupun saya ni macam badan, tak adalah badan besar sangat kan, tak adalah kurus sangat, tapi memang terasa sedap. Dia ada support, lumbar support, kepala pun okey lah. Kalau korang drive untuk nak feeling pun nice. Jom kita tengok kat belakang pula. Alright, dekat belakang pula dia agak sedikit macam ke belakang, menyandor sikit orang cakap kan. So selesa lah, memang santai je kan. Tapi macam ni lah saya cakap, dia punya armrest yang depan ni agak sedikit mengganggu kalau macam ada orang duduk tengah kan. Tapi dia punya lantai dia memang rata saja. So memang selesa lah kalau nak berjalan, nak bergerak pun kan, okey. Headroom okey. Dia punya ni boleh adjust ke? Okey, boleh adjust. Boleh adjust, itu point saya. Boleh adjust, tapi kita jangan ganas-ganas sangat. Okey, not bad. So far itulah. Lepas tu dia ada cup holder juga kalau nak duduk 2 orang kan. Selesa lah, korang boleh letakkan dia sebagai armrest juga. Cuma dia tak ada aircon vent. Macam City RS dia ada, yang ini tak ada. Tapi korang kena suruh dia orang buka, orang depan buka aircon kuat sikit lah. Nanti rasa lah. So far itu saja. Yang belakang ni memang full leather lah. Dia tak macam depan ni ada baldu, sebab maybe kau nak bawa anak kecil, kalau tumpah ke senang nak lap. Kalau baldu tu menangis nanti. Rasanya kita nak rasa bawa lah, sebab kereta ni kereta sport kan. Kita nak tengok apa yang bezanya, takkan setakat body kit je kan. Jom kita try. Okey, jadi bagi yang semua yang tertanya-tanya kan, adakah Vios GRS ni hanya pada dia punya body kit atau luaran saja? Inilah masanya saya nak explain. Walaupun kereta ni nampak macam body kit semata-mata, tapi suspension kereta ni dah ditune supaya lebih sporty. Korang tengok kalau saya langgar bump yang ni. Jatuh kat atas syenggu. Dia macam taklah stiff sangat, tak adalah keras sangat, tapi dia lebih selesa. So kalau macam nak cakap, dia lebih sporty lah. Dia handle macam lubang ke apa well macam ni. Korang tak ada rasa keras sangat, tapi rasa selesa tu masih ada. Sambil dipeluk pula dengan seat yang baldu ni kan, memang selesa. Kalau kita tengok pada performance kereta ni, kereta ni dia guna enjin 1.5 liter naturally aspirated yang menghasilkan dalam 107 PS dan juga 140 Nm torque. So kalau korang tengok daripada segi angka yang saya sebutkan tu kan, memang agak rendah lah dengan dia punya kompetitor lain kan. Tapi sebenarnya kalau korang fikirkan, mostly orang ambil Toyota ni sebab dia punya keselesaan dan juga reliability. Orang boleh harapkan kereta ni tau.
macam jarang buat masalah, jarang rosak. Itu yang penting, sebab kau nak beli kereta, kau nak jaga dia. Kalau nak bela dia pun susah, rugi lah kan nanti. So suspension sedap. Lepas tu disebabkan kereta ni Vios GRS, so kita gunalah sport mode. Saya masa dapat kereta ni memang guna sport mode saja. Kalau nak tengok driving mode untuk kereta ni, dia ada eco mode, normal mode dan juga sport mode. Semua ada dekat bahagian tepi ni. Korang boleh kawal juga dengan dia punya pre-collision system alert dengan ni lane assist, lane departure alert. Ni korang boleh setting lah kat tepi ni. Dari segi safety juga, kereta ni pun not bad. Dia ada Toyota Safety Sense, which is ADAS lah, macam pre-collision warning, ada auto braking semua tu kan. So kereta ni ada kamera depan ni. So daripada segi active safety memang ada, keselesaan ada, reliability Toyota, come on, memang boleh harap. Seat okay, driving okay. So far saya okay lah, cuma nak letak tangan ni lah kan. Bila kita tak boleh nak rest kat tangan ni, walaupun ada armrest boleh, tapi kita pegang steering sebelah tangan lah. Macam kurang show sikit lah. Kalau boleh dua tangan pegang steering, supaya kita in control. Tapi daripada segi cornering, pick up kereta ni memang sedap. Kalau kita bergerak dalam low RPM kan, kereta ni dalam sport mode lah, masih ada torque yang sangat mantap. Dan juga bagi saya masuk dulu dan juga kalau korang bagi signal kan, contoh kalau nak masuk simpang, korang bagi signal, korang pusing je kau punya steering, dia akan keluar dekat dia punya sistem infotainment ni, kamera. Tapi dia speed link, sorry. Cuma dia punya speed dia tu kadang-kadang agak-agak macam lambat, kadang-kadang tercepat sangat. Sebab dia cuma hanya akan detect bila korang bagi signal, korang pusingkan steering sikit, baru kamera tu akan keluar. Dia akan keluarkan kamera sudut tepi dan juga sudut belakang. So senang korang nak agak. Saya tunjuk contoh lagi ada tak? Inilah dia. So macam tu. So bila signal dah padam dan korang dah straightkan steering, hilanglah dia. Okey, sekarang ni kita dah cakap apa yang bagus kan, apa yang sedap kereta ni. Ni apa yang saya kurang gemar pula. Semua sedap, suspension sedap, tapi saya rasa macam handling dia ni maybe boleh dipertingkatkan lagi. Ini pendapat saya lah. Sebab walaupun dia kata suspension dia dengan dia punya handling dia dah dipertingkatkan untuk kelajuan tinggi ataupun time corner kan, memang time corner sedap, laju sedap, tapi sometimes korang akan rasa macam disconnected dengan tayar. Macam you don't know what the tires are doing. Dia rasa macam terlalu ringan. So macam korang feel tu dengan dengan permukaan jalan tu macam kurang lah, macam steering dia terlalu ringan. Okey, selain yang kita bagi signal keluar kamera tu kan, kita juga boleh kawal dia punya kamera 360. Tapi 360 kamera dia tak ada macam one button lah. Kalau kita one access terus kan, tekan satu button tu terus access kamera, tak ada. Kita cuma kena keluar daripada Apple CarPlay dulu, tekan dekat apps dia, lepas tu nanti korang boleh tengok lah. Tapi dia punya kamera ni dia speed link lah. Kalau korang bergerak dalam atas 20 ke 30 km sejam, dia akan disconnect. Okay, jadi kalau kita nak bandingkan Vios GR Sport ni dengan kita ambil Honda City RS lah, tu jauh beza tu. RS tu at least dia hybrid, dia punya powertrain dia dah memang berbeza lah. Kalau yang ni still engine petrol, cuma anggaplah dia sebagai body kit je. Alah macam Saga dengan Iris R3 tu, macam body kit saja. No! God, please, no! 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 Tapi ini at least dia ada suspension tuning dengan dia punya CVT 10 kelajuan 10 speed tu. So bila kalau macam korang bergerak laju tu kan, dia punya gear CVT tu, walaupun CVT tak ada gear tapi ratio dia tu kan, dia ada 10 speed lah. So korang boleh lah main sampai 10 tu kan. Tapi bila fikir balik pun, jalan dekat Malaysia ni bila je korang boleh guna sampai 10 speed tu kan. Kejap-kejap je jam, kejap-kejap je jam. Unless kalau korang guna dekat highway. Itu pun kena pilih juga. Kalau korang pilih time highway, tak nak balik raya, macam ni juga. Tapi kereta ni memang dapat buat orang toleh kepala lah tengok. Macam bila saya lalu je orang tengok macam, semak kat kereta tu. Macam biasanya
Toyota Vios GR ni kan, macam orang tahu Vios, ada orang pernah dengar pasal Vios GR, tapi jarang tengok. Orang jarang tengok. Macam saya bawa kawan-kawan saya macam, push, nice juga sebenarnya kereta ni. So maybe korang boleh impress kawan-kawan korang juga. Tapi yelah, beli kereta bukan nak impress orang. Walaupun setengah orang beli kereta untuk impress orang kan, tapi at least kereta ni sedan, boot belakang besar, selesa, nak bawa ahli keluarga pun boleh guna untuk tempoh masa yang lama. So korang boleh considerkan kereta ni. Okay, bagi pendapat saya suka kereta ni. Sebab saya ni bukanlah jenis yang jiwa kelajuan kan. Mungkin saya ni dah tua sikit kan, macam dalam proses nak tua tu kan. Saya dah lebih gemakan macam keselesaan, relax-relax je. Kita nak laju-laju gimana. Lepas tu sporty suspension ni memang sedap. Langgar bumper pun kita tak perlu nak brake sangat pun. Rasa dia pun macam korang yakin je kereta ni boleh ambil bumper tu kan, macam ni. Okay, kita pun tak ada rasa terhayun-hayun. So saya memang suka kereta ni. Adakah saya akan consider kereta ni untuk saya beli sebagai kereta sedan segmen B? Yes. Itu jujur. Adakah saya akan consider Honda City RS? Yes. Itu pun jujur. Tapi apa-apa pun, dia terpulang pada korang lah. Korang test drive dulu, buat matematik kira-kira dan fikir-fikirkan. Itu saja. Bye, have a great time.